Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua penonton Sembang-Sembang ASNB, program yang membincangkan segala topik-topik berkaitan wang ringgit, dari perbelanjaan harian kepada mengurus hutang, kepada pelaburan dan juga mengurus perwarisan kita nanti supaya kita semua lebih bijak mengurus wang ringgit. Jadi topik untuk hari ini ialah usia mudalah waktu terbaik untuk mula melabur. Benarkah begitu? Waktu muda ni, waktu nak enjoy, baru dapat gaji pertama, baru pegang duit sendiri dan kita nak kena melabur pula. Betulkah strategi ini? Mari kita tanyakan jemputan hari ini, iaitu Financial Faiz, seorang perancang kewangan yang mempunyai saluran YouTube beliau tersendiri. Assalamualaikum Faiz, selamat datang ke Sembang ASN. Waalaikumsalam Kak Mi, terima kasih for having me. Okey, macam mana Faiz? Topik hari ini, usia muda, betulkah kita perlu melabur dari muda ni? Apa pandangan Faiz? Topik ni amat sesuai sekali sebab waktu usia muda lah usia yang paling sesuai untuk buat pelaburan. Sebab kita nak pupuk disiplin untuk melabur tu kena mula dari muda. Tak bolehlah umur dah 40 tahun, 50 tahun baru nak melabur. Sebab apa? Macam biasalah, orang kata kalau nak pupuk sesuatu, kena buat daripada muda. Kalau boleh, kita nak buat waktu kita kecil lagi. Ada ibu bapa yang suruh anak dia melabur ataupun akan membuat akaun ASB untuk anak muda dia. Anak dia tak faham apa-apa lagi, tapi dah diberitahu tentang ASB. Tapi, kalau kita tak sempat lagi ataupun mak bapak kita tak dapat buat akaun tu untuk kita, the next best time, Waktu seterusnya yang terbaik adalah pada umur 23 tahun, 24 tahun selepas kita habis belajar dan kita dapat gaji pertama. Sebab di situlah kita akan menentukan jalan hidup kita, sama ada kita nak ada banyak pelaburan ataupun kita nak ada banyak hutang. So, pilih. Ya, itu kena tepuk dada. Tanya selera sendiri ya. Betul. Saya fikir memang sekarang amanah saham Bumi Putra tu, ibu bapa dah boleh buka. Sejak dari anak lahir lagi dah boleh. Jadi ibu bapa dah boleh tolong mulakan pelaburan kan, macam Faiz kata tadi. Betul. Dan bila kita dah mula bekerja tu, gaji pertama tu kita lah sambung sepatutnya. Betul ya Faiz? Apakah kelebihannya kalau kita mula sejak dari gaji pertama tu? Sebab ramai yang macam, alah kita baru dapat gaji sendiri, kita naklah rasa enjoy lah dulu, nak keluar dengan kawan-kawan. Tapi yang pentingnya kena belanja mak ayah dulu ya, kan Faiz kan? Tapi apakah kelebihannya sebenarnya kalau kita mulakan dari awal? Ada dua kelebihan ya. Kelebihan pertama yang paling best lah adalah kita ada duit tu. Okey. Nampak macam simple, tapi put it this way. Hidup kita ni ada banyak liku. Kita ada banyak tempat yang kita akan berhenti. Contohnya nak beli kereta, nak beli rumah, nak kahwin. Kahwin tu dapat anak, anak-anak tu dia punya keperluan adalah keperluan kita juga. Jadi kalau kita sudah menyimpan waktu umur 23, waktu tu kita belum nampak lagi keperluan-keperluan kita, tapi kita dah tahu. Sebab macam kita tahu, macam saya cakap tadi lah, kita akan kahwin, akan beli kereta semua. So, kita dah simpan sekarang, bila kita perlukan duit tu dah ada. Kalau kita tak simpan, tak ada. Basic konsep, tapi ramai yang tak faham. Nombor dua pula adalah compound interest. Compound interest ni dia maksud faedah tu akan beranak pinak. Kalau kita simpan daripada umur 23, RM100 sebulan, 12 bulan setahun, 10 tahun. Patutnya ada RM12,000. Tapi sebab duit tu, faedah tu beranak pinak, RM12,000 yang kita laburkan tu boleh jadi RM15,000. Bila kita perlukan, kita ada RM15,000 untuk digunakan. Sebab itulah kita kena mula daripada awal untuk invest dalam pelaburan yang selamat. Contohnya macam ASB, memberikan pulangan sebanyak 4% setahun. Jadi memang jelas kita pada setiap peringkat kehidupan kita, macam Faiz katakan tadi, ada je keperluan. Kan? Jadi kita dah boleh mula melabur dan kita dah ada simpanan untuk setiap keperluan tu bila tiba masanya lah, kan Faiz kan? Itu yang kena dari awal kan? Betul. Saya tertarik, memang sangat disiplin lah kalau semua penonton boleh ikut tips yang Faiz beri ni, kita akan mula melabur, berdisiplin dan secara konsisten
di MyASMB pun, di portal dan di app dia, sekarang dah boleh buat auto labur. Betul. Jadi automatik dia akan ambil serendah RM30 sebulan boleh melabur. Tapi mungkin ramai anak-anak muda kan, darah masih panas ni, rasa macam saya dah alang-alang melabur ni, saya nak pulangan yang best lah, yang tinggi lah sikit. Jadi kalau ikut trend sekarang Faiz, pelaburan macam Forex, macam Bitcoin, nampak macam wah pulangan tinggi. Tapi kalau kami takutlah sebab dia berisiko tinggi. Jadi macam mana pandangan Faiz tentang strategi pelaburan, mungkin mereka yang berani menceburkan dirilah dalam pelaburan yang berisiko tinggi ni? Okey. Macam kami cakap tadi, pelaburan yang memberikan pulangan tinggi ada risiko yang tinggi. Yang selalu kita dengar orang yang untung banyak ni dalam 10,000 maybe ada 10. Sebab apa? Yang tak untung tu, yang rugi, dia tak akan bercerita, dia tak nak tunjukkan sebab benda tu adalah satu malu. Yang berjaya tu dia akan tunjuk. Itu adalah lumrah manusia. Kita akan tunjukkan kita punya kejayaan. Jadi you kena tepuk dada, tanya selera jugalah. You nak cepat tapi ada risiko untuk hilang duit, ataupun you nak melabur dengan cara yang relax. Setakat RM30 tu sebenarnya tak ada apa sangatlah sebulan. Kalau you pakai auto labur daripada ASMB melalui MyASMB, ASB dia memberikan kadar pulangan yang moderate tapi konsisten kalau kita tengok dia punya pulangan tahun-tahun sebelum ni, dan insya-Allah selamat. Jadi pilih, cuma you kena bijak. Kalau you buat daripada awal senang, kalau you dah akhir-akhir baru nak buat, tu yang susah sikit, tu yang orang nak bergegas sedikit tu lah. Ya, tu yang terus dia masuk je mungkin skim-skim cepat kaya ke apa macam tu kan, Faiz kan? Itu untuk mereka yang rasa beranilah. Nak pergi dengan trendy punya pelaburan yang trendy kan. Tapi untuk mereka yang mungkin rasa macam saya ni dari bulan ke bulan ni macam cukup-cukup aja kan, untuk makan, untuk bayar bil, untuk bayar hutang dan segalanya. Macam mana pula nak kita nasihatkan mereka untuk tak apa, didik diri walaupun sedikit tu. Macam mana kita nak sedapkan hatilah, katakan Faiz. Yang paling penting untuk budak-budak muda, untuk anak-anak muda adalah kena faham beza keperluan dengan kehendak. Ramai orang dia boleh bergaduh dengan diri sendiri. Dia kata, yes, kereta tu keperluan. Tapi kereta yang selesa dan besar tak semestinya keperluan. Itu adalah jadi kehendak. Tapi kalau anak-anak muda ni sanggup untuk bergaduh dengan diri sendiri untuk menidakkan benda, kemampuan dia banyak ni sahaja tapi nak beli kereta yang lebih daripada kemampuan dia, dan dia punya kapasiti untuk melabur tu akan berkurangan. Lepas 5 tahun, kereta tu kereta sajalah, tapi tabung dalam ASB dia tetap kurang ataupun ada yang kosong. Tapi kalau dia berbelanja dengan dalam dia punya kemampuan, dia tentu boleh melabur dengan selesa lah. Itu yang kita nak. Kita kena melabur dengan selesa. RM30 tu memang bagi orang sedikit. Ada orang kata sedikit. Tapi tengoklah gaji dia berapa. Kalau gaji dia banyak, RM30 maybe sedikit lah. Tapi kalau gaji dia kurang dan dia berjaya menjaga pembelanjaan dia, RM30 tu kira banyak jugalah. Kalau Faiz akan kata berapa peratus nak letakkan? Sepatutnya kalau kita tengok untuk melabur, ramai penasihat kewangan, sekurang-kurangnya untuk you punya pelaburan mestilah sebanyak sekurang-kurangnya 30%. 30% kan? You bayar dulu dapat gaji, 30% gaji bersih tu letak dalam pelaburan. Kalau tak tahu apa-apa forex ke gold ke, letak dalam ASB, sebab duit yang you letak dalam ASB, pelaburan yang you laburkan dalam ASB tu adalah duit bersih, maknanya net. Dia tak ada cas-cas lain yang berkenaan dengan pembelian ataupun penjualan balik ASB tersebut. Okey. Jadi kalau boleh kita rumuskan Faiz hari ini ya, pilih pelaburan yang selamat tadi. Betul. Seperti ASB. Kalau ikut Faiz ya. Jadi apa lagi tips lain untuk boleh mendidik kita untuk melabur secara konsisten dari muda? Secara rumusan dia adalah nombor 1, kena tahu disiplin untuk menyimpan, untuk melabur. Nombor 2, kena fahamkan konsep duit boleh beranak pinak. Nombor 3, kena tahu bezakan keperluan dan kehendak. Nombor 4, kena tahu nak letak duit itu dekat mana. Tempat yang risiko tinggi, ada pulangan tinggi. Tempat yang risiko sederhana, pulangan dia pun sederhana. ASB adalah satu tempat yang sesuai.
Nombor 5, you kena sentiasa belajar pasal benda ni. Janganlah terikut-ikut sangatlah dengan orang lain di luar sana. Baik, begitu tadi kita dah dengarkan dari saudara Faiz macam mana nak mendidik diri untuk mula melabur dari muda lagi. Dari gaji pertama tu kita kena mulakan. Walaupun tepuk dada tanya selera, selera tu nanti imbangkan dengan ilmu bagaimana nak mengurus kewangan dengan lebih baik. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana meluangkan masa 10 minit untuk bersama kami di Sembang-Sembang ASMB. Jangan lupa saksikan episod-episod akan datang dengan macam-macam lagi topik. Macam mana nak menguruskan kewangan kita, menguruskan wang ringgit kita, pelaburan kita dengan lebih baik lagi. Bukan sembang sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah. Janji jumpa lagi tak? Terima kasih dan Assalamualaikum.